Yang pertama alam roh namanya, atau alam arwah. Masa itu kita belum lagi jadi macam kita ni, roh kita bercerai lagi daripada jasad kita. Kita di dalam syurga pada masa itu. Semua roh-roh kita berada di dalam syurga pada ketika itu. Roh saya, roh tuan-tuan, roh puan-puan, roh isteri, tuan-tuan di rumah, roh anak-anak di rumah, roh Benjamin Netanyahu, roh Ariel Sharon, roh George Bush, roh Kapal Singh, roh apa lagi? Mustarjo, tak nak? Roh Saleh Kamil, roh Piramli, semua roh belaka. Lalu Allah kumpulkan roh-roh kita, lalu tanya, alastu bi rabbikum, apakah aku ini bukan Tuhan kamu? Kata Allah, ditanya kita. Kita pun jawab, qalu, berkata roh-roh itu, bala syahidna, bahkan kami menyaksikan kamu ya Allah. Itu alam roh. Kita tak tahu berapa lama kita berada di alam roh. Lepas itu kita pindah ke alam rahim ibu kita. Bila bapa kita bersatu dengan ibu kita, kita pun jadi tinggallah kita di alam rahim selama 9 bulan 10 hari atau lebih kurang lah 10 bulan je. Kemudian kita keluar ke alam dunia. Daripada rahim ibu masuk ke alam dunia. Sekarang ni kita berada di alam dunia. Berapa lama? Kata Nabi, akhir zaman ini manusia akan hidup selama antara 60 hingga 70 tahun. Mana yang dah mencapai 60 tu, get ready lah tu. Bersedialah untuk dipindahkan ke alam yang lain. Yang umur 70 pun itu juga get ready. Kalau lebih dari 70, 75, 78, 79, 80 lebih, itu namanya subsidi, tambahan. Kalau dah 80 lebih, dah dekat 90, itu apa keluarnya? Itu keluarnya apa? Injury time. Tahu apa injury time? Masa kecederaan. Nak pindah dari dunia ni. Selepas itu kita akan meninggalkan dunia ni. Itu sebab dikatakan orang yang yang tak ada nyawa lagi itu, dikatakan orang itu meninggal dunia. Pergi kepada alam yang keempat. Kita dah melalui 3 alam. Sekarang ni sedang melalui alam yang ketiga. Kemudian kita pergi ke alam yang keempat, iaitu dipanggil alam barzakh. Alam barzakh ni dipanggil juga dengan alam kubur. Tempat transit. Tahu transit? Menunggu sekejap ketika nak pergi ke destinasi terakhir. Dan kita naik kapal terbang juga, nak pergi ke Mekah, kadang-kadang dia singgah dulu di Dubai. Itu tempat transit tu, kejap aja. Alam kubur ni transit tu, sementara nak pergi ke akhirat. Udah pergi, udah berada di alam kubur, sekira tengoklah dia tarikh mati dia bila. Ada orang matinya beribu-ribu tahun baru dimusnahkan dunia ni. Ada orang hari ini mati, esok kiamat lah. Tak tentu Ada orang mati di masa kiamat itu dia. Itu alam yang akhir sekali, itu namanya alam akhirat. Last sekali alam akhirat. Akhirat pula ada urutan-urutan peristiwa. Udah mati tu, dibangkit dari kubur, ada peristiwa-peristiwa, ada tempat-tempat tertentu. Mula-mula berada di alam mahsyar, dipanggil padang mahsyar. Kemudian di padang mahsyar tu dinilai segala amal ibadah dia, dicek, dipanggil hisab. Kemudian pergi kepada satu alam lain, tempat neraca, tempat pertimbangan. Kalau dah sah kita orang yang beriman, orang tak beriman dia pergi ke neraka terus. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar. Dihalau orang kafir itu masuk ke dalam neraka secara berbondong-bondong. Itu orang kafir. Di mahsyar kita akan diklasifikasikan beriman ke kafir. Semua orang akan dibariskan nanti di padang mahsyar besok. Kita ni, tuan-tuan, saya, everybody will be lined up.
di padang mahsyar kepada 120 barisan. Kita ada 120 barisan. Orang kafir pun situ, orang beriman pun di situ, orang bertakwa pun di situ, nabi-nabi pun di situ, rasul-rasul pun di situ. Ya, dibariskan kepada 120 barisan. Daripada 120 barisan, berapa barisan orang yang beriman? Kuis perdana malam ni. Berapa barisan? Berapa barisan? Sudah 3 kali nanya dah ni. Tak ada jawab lagi. Tak ada. Baik, saya jawab. 3 barisan sahaja. Bermakna 117 barisan tu kafir belaka. Siapa hendak masuk dalam 117? Angkat tangan. Semuanya kafir belaka. Ini yang dihalau dekat dalam neraka tu. Wasiqal ladzina kafaru. Dihalau orang yang kafir tu ila jahannam. Kepada neraka jahannam. Zumara, berbondong-bondong, dentung di terajang malaikat. Terus masuk neraka jahannam. 117 baris. 3 baris saja orang yang beriman. Kita ni agak-agak masuk kedah. Sebab itu kita ngaji akidah ni jangan sambil lewa je. Kena betul-betul, kena faham betul-betul. Takut akidah kita nanti tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Jangan sambil lewa je. Dengar-dengar, idak-idak, nak datang-datang, nak tak datang-tak datang dah. Esok takut tak boleh jawab soalan munkar dan nakir. Tak masuk dalam 3 golongan tu. Dia masuk baris nombor 4. Siapa nak angkat tangan? 3 baris saja berimannya, nombor 4 dan kata sampai 120 tu kafir belaka. Siapa nak angkat tangan? Ayah ndak kata, ai ndak kata, angkat tangan. Aku ndak kata. Ini dia. Jangan sambil lewa je nak ngaji akidah ni. Kita tanya ni iman ni bab iman. Bab iman. Nanti akan ditanya besok. Kalau tak sah iman tu, masuk dalam golongan orang yang kafir. Dia masuk dalam neraka secara berbondong-bondong. Jangan main-main aja. Jangan nunjukkan disinterested. Ngaji pun tak ada bersungguh-sungguh. Tak ada minat jawapannya. Lantak lag. Pasal besok takut tak sah iman tu. Bila tak sah iman tu, dia kira tidak beriman tu. Bila tidak beriman, tak dapat jadi golongan yang ketiga. Nombor 3, 1 pun tak ada, nombor 2 pun tak ada, nombor 3 pun tak ada. Itu alam mahsyar. Kemudian baru diklasifikasi orang yang beriman dan beramal soleh, dia dapat masuk ke dalam syurga. Itu semua akhirat begitu. Orang yang kufur dan maksiat, dia masuk ke dalam neraka. Orang masuk ke dalam syurga tak ada keluar-keluar lagi dah. Abadan abadah, selama-lamanya. Orang masuk dalam neraka ada yang sementara, ada yang kekal abadi. 4 golongan kekal abadi dalam neraka. Yang pertama orang yang murtad. Yang kedua orang yang musyrik. Yang ketiga orang yang mulhid. Mulhid artinya dia tak percayakan agama, etis. Yang keempat orang yang munafik. Ini 4 golongan. 4 golongan ni kafir belaka. Lepas itu kalau orang tanya kafir ni ada berapa jenis? 4 jenis. Pertama murtad, kedua musyrik, ketiga mulhid, keempat munafik. Keempat-empatnya itu masuk neraka kekal abadi selama-lamanya. Forever and ever and ever and ever and ever and ever, tak berhenti sampai bila-bila. Ada golongan lagi yang tak kekal. Dia masuk neraka kerana dosanya banyak. Di dalam neraka dia akan diseksa mengikut dosa yang telah dilakukannya. Bila dah habis dosa tu, dia akan dikeluarkan daripada neraka dan dapatlah masuk ke dalam syurga. Orang ni panggil orang zalim dan juga orang fasik. Orang zalim yang melakukan dosa besar. Orang fasik melakukan dosa tak berapa besar. Mereka akan dimasukkan dalam neraka dulu, diseksa, diazab, dah habis dosanya, mereka akan dikeluarkan dari neraka dan masuklah ke dalam syurga. Ada orang yang senyum, tak ngapel lah ustaz, masuk neraka dulu.
Lah-lahnya masuk juga syurga. Siapa nak angkat tangan? Dia nak masuk neraka dulu. Ya. Ingat dia neraka nak bangun masjid tu ya. Macam ni kan neraka? Neraka itu perkataan apa? Daripada perkataan nar. Nar itu apa? Api. Api itu apa rasanya? Panas. Lantainya panas, dindingnya panas, atapnya panas, pakaiannya panas, makanannya panas, udaranya panas, asapnya panas. Semuanya panas belaka. Ya. Kalau kena masuk neraka seminit jadilah. Apinya 70 kali ganda daripada api dunia ni. Dihidupkan Allah Ta'ala neraka tu 3,000 tahun. 1,000 warna merah. Kemudian di-up lagi. Jadi dia warna putih. Dihidupkan dalam keadaan putih warnanya itu 1,000 tahun lagi. Kemudian di-upkan lagi apinya. 1,000 tahun lagi berwarna hitam. Sekarang ni hitam warnanya. Dalam neraka itu gelap gelita. Tak nampak apa-apa. Bahangnya ada. Cahayanya tak ada. Itu dalam neraka. Ya. Hitam pekat. Siapa lalu nahanya? Jangan ada yang kata, tampaklah kata dia aku sampai masuk neraka. Handai betul. Orang itu teror apa benar. Ya. Itu orang-orang azan dia ni, dia buat tak kerti jalan, taklah. Kata, yolah aku masuk neraka. Kata dia aku sampai masuk neraka. Kata, teror benar ya. Tuan-tuan, orang meninggal semayang ni satu waktu cukup tak? Satu waktu masuk neraka 60 tahun. Itu keterangan yang paling nyata tu. Ada keterangan lain ya, tapi yang saya ambil satu je. Satu waktu tinggal solat, tinggal semayang, masuk neraka 60 tahun. 60 tahun tu dunia ke akhirat. Akhirat. Satu hari di akhirat 1,000 tahun dunia. Yaumin kana miqdaruh alfasanatin mimma ta'uddun. Untuk imam selalu baca pada subuh Jumaat ya. Pada hari yang mengikut kiraan kamu, alfasanah 1,000 tahun dari apa yang kamu kira di akhirat. Satu hari di akhirat tu 1,000 tahun dunia. Kalau 60 tahun berapa? Ya Allah, tahu kiranya. 60 kali 1,000 dah 60,000. Lagi kali dengan 365. Pasal apa? Setahun 365 hari. Jadi berapa? 60 kali 1,000 kali 365. Berapa tahun? Tak ada ke cikgu sini? Berapa tahun? Berapa? Berapa? Tak dengar? 16 juta lebih. Lebih. Ada kalkulator, buka kalkulator tu, kira. 60 kali 1,000 kali 365. Ya, kita akan dapat jawapannya 21,900,000 tahun. 21,900,000 tahun. Itu kalau satu waktu tak sembahyang. Kalau umur ada 60 lebih tak pernah sembahyang, macam mana? Bayangkan. Ya. Saya seorang dia pandai. Sebab saya sudah siap kira di rumah dulu. Ya. Itu orang meninggalkan sembahyang. Ya. Di akhirat besok. Jadi jangan berani-berani benar tentang neraka. Sebab itu kalau kita ada melakukan apa-apa dosa lah dulu-dulu, cepat-cepat taubat. Bila? Sekarang ni. Now. Al-an. At this moment. Pasal apa? Takut? Takut apa? Takut kita mati dalam keadaan berdosa. Dan masa itu akan diseksa. Begitulah kalau kita ada mencuri ke, ada nipu orang ke, ada kedai hutang kedai tak bayar ke, atau berzina ke, atau apa-apalah yang kita buat, nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Tak semayang satu waktu pun 60 tahun, ini kan pula kalau melakukan dosa-dosa yang lebih besar dari itu lagi. Baik, itu namanya akhirat, di neraka. Kalau dia tak masuk neraka, dia masuk syurga. Nak masuk syurga, syaratnya dua aja, bukan teruk penuh. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Yang pertama beriman,
yang kedua beramal soleh. Ini Allah janji dalam Quran ni, wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Allah ya. Dan mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni syurga. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal selama-lamanya. Jadi dua aja syaratnya nak masuk syurga tu, beriman dan beramal soleh. Bukan teruk benar ya. Teruk ke senang? Senang ke teruk? Teruk ke senang? Allah tak jawab lagi. Senang ke teruk? Senang ke teruk? Senang ya. Nak masuk syurga dua je syaratnya, beriman, percaya dengan rukun iman yang 6 tu, sungguh-sungguh, kemudian amal soleh. Ya. Jangan tinggal sembahyang, jangan tinggal puasa Ramadan, jangan berzina, jangan zalim, jangan nipu orang. Jadi insya-Allah beriman dan amal soleh, layaklah masuk ke dalam syurga. Senang benar ya. Apa yang senang? Apa yang senang? Tuan Rizul, apa yang senang? Nyebutnya, buatnya belum tahu. Kalau betul-betul senang, penuh masjid malam ni. Ya. Pasal susah lah tu, rantang aja. Tahu rantang? Kalau orang kampung Gajah tu rantang aja. Artinya sana satu saja dia ya. Pasal susah lah tu. Kan senang nak nunggu ngadap, nongok je nama ustaz. Senang tak? Susah ya. Sejam lebih pula tu. Ya. Tu yang beda nengok jam tu, mula-mula sila tu selemput tu, sila balik tu, selemput balik. Pasal susah lah tu. Tu baru nak mengaji ni, yang lain tu lagi susah ya. Puasa senang ke? Haji senang ke? Zakat senang ke? Susah. Okey, kita baca senang. Itu belum baca lagi tu. Udah berapa? Udah 20 minit dah. Muqaddimah aja baru. Kita baca sekarang. Beriman kepada hari akhirat. Rukun Islam yang kelima ialah beriman dengan hari akhirat. Ingat, rukun Islam tu ada 5. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Kedua, sembahyang 5 waktu sehari semalam. Ketiga, mengeluarkan zakat dan fitrah. Keempat, puasa di bulan Ramadan. Kelima, menunaikan haji ke Baitullah atau Mekah bagi mereka yang berpuasa. Ya. Itu rukun Islam yang kelima, iaitu beriman dengan hari akhirat. Itu rukun iman. Rukun Islam yang kelima lain ya, ini rukun iman yang keenam, yaitu beriman dengan hari akhirat, ataupun rukun iman yang kelima, beriman dengan hari akhirat. Ya, ini rukun Islam. Salah tu, potong Islam tu iman. Rukun iman yang kelima. Pertama, percayakan Allah. Kedua, percayakan malaikat. Ketiga, percayakan Rasul. Keempat, percayakan kitab. Kelima, percayakan hari akhirat. Keenam, percayakan qadar dan qada. Kita belum lagi yang keenam, kita masih yang kelima lagi. Ya, percayakan hari akhirat. Bahawa lepas kita hidup di dunia ni, ada lagi satu kehidupan, iaitu kehidupan akhirat. Itu ada lagi hidup ni. Mengapa kita ni dibangkitkan di akhirat? Mengapa kita dibangkitkan oleh Allah di akhirat? Mengapa kita hidup balik? Apa salah mati terus aja tak ada hidup? Mengapa? Supaya kita dibalas dengan apa saja yang kita buat dalam dunia ni, kita akan menerima balasan. Baik dibalas dengan baik, jahat dibalas dengan jahat. Kalau tak lepas sajalah. Kalau tak ada hidup balik, orang berzina tu lepas sajalah, tak adalah kena apa-apa. Ya. Orang bunuh orang tu ada tak? Orang bunuh orang tak ada kena tangkap polis dalam dunia ni, ada tak? Ada. Kalau dia dah hidup balik, lepas gitu ajalah. Orang nipu orang, kalau tak ada hidup balik, apa dah? Lepas gitu ajalah. Begitu juga ada orang dalam dunia ni membuat jasa, selalu berjasa kepada masyarakat. Dia nolong orang je kerjanya, tapi tak ada dapat hadiah apa-apa pun. Ya? Macam tuan-tuan guru kita dulu-dulu, ingat tak mana orang duduk tepi Sungai Perak? Ingat tak tuan-tuan guru kita dulu? Duduk di mana? Dia main duduk tu lensin. Tiap-tiap bulan modik naik kapal. Tahu naik kapal? Ya, modik naik kapal tu dekat lensin tu.
Start pukul 10 dari Kelantan tu, Hulu ni sampai pukul 5 baru sampai ke kampung kita. Ya. Kita bulan tu, datang tu. Bila datang tu dia ngajar petang tu, muslimat. Malam dia ngajar lelaki dan perempuan sekali. Lepas tu pergi kampung ini pula. Lepas tu pergi kampung ini pula. Start daripada bandar tu, tahu bandar? Daripada bandar tu, bandar tua tu, Hulu lagi, pasal Salak, lepas tu apa? Biak tu sampai ke seberang ni, apa, Kuala Pulau tu. Apa nama tu? Sampai ke Pulau Tiga kiri. Lepas tu seberang sana pula. Lepas tu pergi pula rumah dia. Kerjanya ngajar je. Ya? Bukan dapat duit pun. Dapat tu dapatlah orang sedekah. Dapat aja ngajar tu dia salah dengan tu guru tu. Berapa duit bubuh dalam bakul tu, ada bakul besar ini letak depan. Berapa duit bubuh dia? Dia memang tak pernah ngaji ke dulu. Berapa duit bubuh dalam tu? Sekupang, 2 kupang, 5 kupang, ya. Macam Bukit Pekan tu datang tu ada tak? Tuan Yuyuk Majlis datang sana kan? Dia datang tu tiap bulan ada je. Tak ada dapat tokoh Ma'al Hijrah pun tak ada, tokoh Maulidur Rasul pun tak ada, apa tokoh pun tak ada. Jadi kalau dia tidak hidup balik di akhirat besok, macam mana habis gitu aja lah jaga dia, tidak dapat pembalasan apa-apa. Tapi jangan takut. Di akhirat Allah sediakan pangkat bagi mereka-mereka yang seperti itu. Itu sebab di akhirat ni ada pangkat-pangkat yang hebat. Dipanggil Al-Muflihun, Al-Faizun, Ashabul Yamin, Al-Abrar, Al-Muttaqin, Al-Muqarrabin. Itu semua pangkat-pangkat di akhirat tu. Hebat tu ya. Lebih baik daripada pangkat dunia ni. Lebih baik daripada PJK, AMN, lagi apa? SPRT, lebih daripada pangkat apa lagi? JKR, DID dan apa lagi? TNB dan sebagainya. Itu pangkat-pangkat dunia ni. Tan Sri, Tun apa kan? Tak apa-apa lagi pangkat dunia ni. Di akhirat itu lagi hebat pangkat ni. Sebab itu dihidupkan semula. Nah, hidup itulah yang kita panggil akhirat ya. Di akhirat itu hidup itu. Baik. Beriman kepada hari akhirat berarti kita beriman kepada apa benda yang nak beriman? Yang pertama, apa yang dicerita oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Jangan ada ragu-ragu apa saja yang kita dapati dalam Quran. Jangan ada mempertikaikan hukum Al-Quran. Kalau Quran kata daging babi itu haram, haram lah tu. Ya. Kalau Quran kata riba itu haram, haram lah tu. Jangan pertikaikan. Akhir zaman ni riba penting. Kalau tak ada riba, macam mana kita nak membangun? Jangan pandai-pandai. Ya. Jangan banyak menosongihnya. Kalau Allah kata haram, haram lah tu. Kalau Allah kata halal, halal lah tu. Sebab Allah kata lima tukharrimu ma ahallallahu lakum. Yang halal tu, mengapa kamu haramkan sesuatu yang dihalalkan kepada kamu? Kata Allah. Allah tanya Nabi. Ya. Allah tanya Nabi, ya ayyuhan nabi lima tukharrimu ma ahallallahu lakum. Wahai Nabi, mengapa kamu haramkan sesuatu yang Allah halalkan? Kerana Nabi itu dulu ya, datang wahyu suruh dia kahwin dengan Zainab. Zainab tu isteri, bekas isteri kepada anak angkatnya. Anak angkatnya nama siapa? Zaid bin Harisah. Ya. Mereka sudah bercerai kerana mereka tak sekufu. Zaid bin Harisah tu dah bercerai dengan Zainab. Jadi datang wahyu menyuruh Nabi Muhammad mengahwini Zainab. Tapi Nabi Muhammad tak nak. Pasal ini bekas isteri anak angkat dia. Seolah-olah dia mengharamkan diri dia nak kahwin dengan Zainab. Allah tegur dia, lima tuharrimu ma ahallallahu lakum. Mengapa kamu haramkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah kepada kamu? Ya? Akhirnya kahwin juga dia dengan Zainab. Kerana datang wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini model orang kafir, orang mengatakan Nabi Muhammad tu gila seks. Sehingga menantu angkatnya pun dijadikan isteri, kata orang kafir. Orang Nasrani, orang Yahudi tu ya. Membidas. Mengatakan akhlak Nabi Muhammad tu adalah akhlak yang gila seks. Ya. Kita ada alasan untuk mendatangkan hukum bahawa anak angkat tu tak boleh dijadikan anak sendiri. Anak angkat dengan anak sendiri tak sama ya, lain. Sebab itu anak angkat tu anak angkat. Sebab tu buah bin pun tak boleh.
Asalnya Zaid itu Zaid bin Muhammad. Datang larangan dari Allah, tukar balik Zaid bin Harisah. Dia nama asal ayahnya Harisah, kembali kepada Zaid bin Harisah. Dan isteri dia boleh dinikahi oleh bapa angkatnya. Itu mendatangkan hukum itu. Jadi jangan kita pertikaikan hukum seperti itu. Banyak lagi hukum-hukum yang kadang-kadang dipertikaikan ya. Dalam Malaysia ni mana boleh pakai tudung, anak hijau leh. Jangan pandai ya. Ngapa pula naik haji tu ke Mekah? Apa salahnya digilir kan? Tahun ni di Mekah, tahun depan di London, tahun depan lagi di Washington, tahun depan lagi di Tokyo. Apa salahnya? Kata kita mau mana-mana ya. Tapi Allah dah tetapkan Mekah tu Mekah lah, jangan banyak songih. Sebab apa? Sebab Allah dah tetapkan hukum hakam yang masyhur tu. Kita tak boleh banyak mempertikaikan hukum Allah itu. Baik. Ini kena percaya ya, kena beriman apa yang diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Begitu juga cerita tentang Nabi-Nabi, tentang Rasul-Rasul dulu. Kena yakin, cerita tentang Nabi Nuh, cerita tentang Nabi Musa, cerita tentang Nabi Ibrahim, cerita tentang Nabi Lut. Kena yakin, kena percaya bahawa cerita itu adalah benar. Kemudian apa kena beriman selain daripada itu? Dan apa yang diceritakan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam berhubung dengan perkara yang akan berlaku setelah mati, yang terdiri daripada ini ada benda-benda yang akan lepas mati ni. Ini cerita akhiratnya. Ya, kadang-kadang dia tak ada dalam Quran. Hanya kita petik daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setengahnya ada, setengahnya tak ada. Kalau tak ada pun kita kena yakin juga, kerana dia datang daripada lidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana Nabi itu bercakap bukan ikut seronok dia, bukan ikut syok sendiri dia, bukan ikut hawa nafsu. Tuhan dah khabar, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kata Allah dalam Quran ya. Nabi itu tidak bercakap mengikut hawa nafsunya, tetapi apa yang diperkatakan oleh Nabi adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Jadi kena yakin kalau ianya dari Nabi. Itu sebab sekarang ni banyak buku-buku mengandungi hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman. Ada tak ramalan? Itu bukan ramalannya semuanya, perkara-perkara yang berlaku di akhir zaman. Banyak buku-bukunya. Di antaranya 50 hadis yang menceritakan peristiwa akhir zaman. Ada lagi buku 40 hadis yang menceritakan peristiwa akhir zaman. Ada lagi buku 40 hadis akhlak mulia. Ada lagi buku mengatakan 40 hadis penawar hati. Itu semua sabda-sabda daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena yakin apa saja sabda Nabi itu tak ada yang meleset, tak ada yang salah, tak ada yang menyeleweng dari fakta kebenaran. Kena yakin dia kalau nak beriman. Kalau tak nak, tak ngapalah. Kalau tak nak jadi orang beriman, pertikaikanlah. Mana sesuai hukum ini dilaksanakan di Malaysia. Kan Malaysia ni negara majmuk, banyak banyak kaum, banyak agama. Apa salahnya kita ambil setengah, buang setengah, yang ini kita pakai, yang ini tak boleh pakai? Boleh kata buat betul? Tak boleh. Kerana kena ambil keseluruhan. Sebab itu merupakan perintah Allah. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam kesemuanya sekali. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah. Sudah disuruhnya kita amalkan Islam kesemuanya sekali. Jangan kamu ikut bujukan, ajakan, bisikan daripada syaitan. Kerana syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang amat nyata, kata Allah. Jadi kena ambil, kena terima apa saja yang ada dalam Islam, yang sudah masuk dalam hadis, dalam Quran dan sebagainya. Sebab itu kita kena amalkan apa saja yang terkandung dalam ajaran Islam. Kalau kita amal yang lain, reject, Tuhan tolak, tak terima. Baca surah Ali Imran ayat 85. Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata dia Allah dalam Quran ya. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam,
maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Dan orang itu di akhirat nanti tergolong kepada golongan orang-orang yang rugi, kata Allah. Jadi kita kena ikut Islam semua sekali. Apa saja yang kita buat kena ikut Islam. Kalau tidak selamat, kalau nak kafir lantaklah. Ini dia tuan-tuan. Kemudian di antara perkara yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis-hadis baginda tentang hari akhirat itu mana? Yang pertama, fitnah dalam kubur. Dalam kubur tu ada fitnah, ada seksa kubur. Seksa kubur tu ada 4, tuan-tuan. Dah saya sebut di sini tu. Dah lupa mana buatnya. Ada 4 seksa kubur. Kena yakin betul-betul kerana ini disabdakan oleh Rasul. Ada dalam hadis. Dalam Quran tak ada. Tapi dalam hadis ada. Seksa kubur ni ada 4. Yang pertama, soalan munkar dan nakir. Itu dah saya kabur banyak kali dari sini. Soalan munkar dan nakir. Soalan tu dah bocor lama dah bocornya. Beribu-ribu tahun dah bocornya. Tapi tak boleh nak jawab juga. Ini kita heboh soalan UPSR bocor. Heboh. Siaran budak. Saya baca dalam soal kabur dalam Allah. Siaran budaknya. Kena ambil perasa lagi pada soalan dah bocor. Soalan mungkin nakir tu lagi dah lama bocor ni. Tak ada siapa heboh pun. Patutnya bila dah bocor macam itu semua boleh jawab. Tapi boleh ke jawab? Tak boleh, kecuali dia bersedia dengan iman. Kerana soalan itu semua bersangkutan dengan iman. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kalau dia tak kenal Tuhan, macam mana nak jawab? Macam mana nak jawab? Dia tak kenal Tuhan. Apa itu tauhid rububiyah? Entah, tak tahu. Macam mana nak jawab? Apa itu tauhid uluhiyah? Entah, tak tahu. Apa macam nak jawab? Apa itu dikatakan tauhid al-asma'? Entah. Apa ada semak ada dah. Kita kena rumah aku ada semak. Padahal kita kena faham tauhid al-asma'. Sebab itu saya kata ngaji tauhid ni jangan cincai-cincai aja. Kena sungguh-sungguh. Kerana soalan nanti mungkin nakir bersangkutan dengan tauhid. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kena kenal betul-betul Tuhan tu, baru boleh jawab. Baik. Yang kedua ditanya tentang apa? Dicek semayang. Mula-mula ditanya Allah tadi, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Itu ditanya Nabi pula. Wa man nabiyuka. Kemudian ditanya qiblat kamu. Wa ma qiblatuka. Kemudian ditanya imam pula, siapa imam kamu? Wa ma imamuka, imam kamu apa? Ditanya itu. Kemudian ditanya lagi apa? Wa ma dinuka, apa agama kamu? Kalau kita tak kenal Islam, tak tahu rukun Islam, tak tahu macam mana jawab? Wa ma dinuka. Kemudian ditanya siapa? Wa man ihwanuka, saudara kamu siapa? Saudara-saudara kamu siapa? Kalau asyik nak bergaduh je dengan jiran bergaduh, orang ni tak tegur, orang ni tak tegur, orang ni bertumbuk, orang ni apa, macam mana nak jawab? Semua bergantung dengan akidah. Itu dia fitnah kubur yang pertama. Kena yakin tu. Jangan ada ragu-ragu. Jangan ada ke ni ustaz kenapa ke ni? Ada kitab ni. Kemudian kena yakin tentang azab dan nikmat di dalam kubur. Azab